Okey, sahabat bagi salam sejahtera semua. Saya Albert Tay, saya mewakili Sekretariat Reformati ya. Ini ada satu sekretariat baru, okey, ditubuhkan bersama-sama dengan rakan kami semua di sini. Jadi, saya ingin menekankan perkara yang pertama sekali. Dalam isu skandal Azam Baki, beliau terlibat dengan pelbagai salah laku, bukan salah satu saja. Bukan saja berkenaan dengan saham. Memang kita semua sedia maklum bahawa dia telah memiliki saham, membiayai saham melebihi daripada hak yang dibenarkan selaku seorang penjawat awam. Dan kedua ini agak bagi saya agak dahsyatlah. SPRM bersekongkol dengan corporate mafia didedarkan oleh media antarabangsa, media ya asing Bloomberg kan. Perkara ini turut belum lagi kita nampak sebarang siasatan dilakukan. Justru itu kita semua nampak kerajaan Madani adalah gagah dalam proses siasatan terhadap Azam Baki. Jawatan kuasa yang diketuai oleh Peguam Negara ya turut gagah dalam langkah siasatan terhadap Azam Baki sebab sehingga hari ini belum ada sebarang lagi hasil laporan didedarkan, diumumkan kepada seluruh masyarakat. Kita adalah rakyat Malaysia, kita mempunyai hak untuk mengetahui sebenarnya apa yang berlaku dalam beberapa skandal yang telah menjejaskan reputasi dan nama baik negara kita kan. Okey, justru itu kami tiada pilihan lain. Kami tidak tahu lagi mau mengadu kepada siapa lagi. Kami selaku rakyat Malaysia, kami hanya tahu isu ni terakhirnya boleh mengadu kepada istana, kepada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Itu adalah langkah terakhir. Kan? Hanya Tuanku yang boleh menyelamatkan negara kita sekarang. Dan kami memegang kepada titah Tuanku bahawa Tuanku sedang memburu ini orang yang terlibat dengan rasuah, yang terlibat dengan salah laku, terlibat dengan penyelewengan. Dan kita memegang kepada apa yang Tuanku titahkan, siapa terlibat dengan segala salah laku ataupun mempertahan melindungi perasuah adalah pengkhianat negara. Kita sentiasa pegang terhadap titah Tuanku. Kan? Okey, ini ada satu isu yang sangat penting saya ingin menekankan. Ya. Menurut kenyataan daripada pihak polis 2 minggu lepas, daripada Ketua Pasukan Siasatan Jenayah AMNAH, okey, menurut kenyataan beliau, 41 orang telah dipanggil, dirakam keterangan berhubung isu corporate mafia. Kan? Dan beberapa suspek telah ditahan reman untuk siasatan lanjut. Namun, ya, tiada seorang pun pegawai SPRM disiasat. Tiada seorang pun pegawai SPRM dipanggil, dirakam keterangan. Persoalannya, mengapa pihak polis tidak, siasat SPRM tidak berani panggil pegawai SPRM? Apa yang disiarkan oleh laporan Bloomberg adalah sangat jelas bahawa beberapa nama pegawai SPRM turut diteterakan. Dan bahagian mana yang terlibat dengan corporate mafia turut disiarkan dalam laporan tersebut. Mengapa pihak polis hanya siasat orang awam? Yang 41 orang tersebut, saya percaya semuanya terdiri daripada orang awam. Jadi perkara ini telah menimbulkan keraguan, menimbulkan syak wasangkah di seluruh masyarakat. Dalam 41 orang, tiada pun satu orang daripada pihak SPRM. Beberapa hari lepas, kita nampak, saya percaya semua orang nampak, kenyataan daripada Ketua Polis Negara. Beliau mengisytiharkan bahawa dia ada mana-mana pegawai SPRM terbabit dalam ini skandal corporate mafia. Kamu belum siasat lagi pegawai SPRM, kamu turut keluarkan kenyataan mengisytiharkan bahawa SPRM tidak terbabit. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sebelum kamu melakukan siasatan, bagaimana kamu boleh selaku seorang Ketua Polis Negara, kamu boleh mengeluarkan kenyataan tersebut yang tidak bertanggungjawab. Polis adalah diamanahkan untuk menjaga siasatan, terutamanya dalam kes jenayah. Namun hari ini, apa yang berlaku, kita nampak 2 darjat. Mengamalkan siasatan penguasaan 2 darjat. Inilah namanya 2 darjat. Kenapa Ketua Pesuruhjaya SPRM tidak boleh disentuh? Kenapa apabila rakyat melakukan kesalahan, kita dapat sebuah sistem institusi undang-undang yang lengkap untuk kami menghadapi jika rakyat jelata melakukan kesalahan. Namun apabila orang yang berkuasa, orang berprofil tinggi, terutamanya Ketua Pesuruhjaya SPRM, dia diberikan layanan istimewa seolah-olah dia berdiri di atas undang-undang. Seluruh rakyat Malaysia nampak sekarang, kita amat kecewa dengan sistem ini. Kita amat sedih. Kita tidak mahu kerajaan negara kita mengamalkan sistem penguasaan 2 darjat. Ini telah merosakkan institusi undang-undang kita. Kan? Okey. Jadi, terakhir, saya ingin berharap
pegawai polis yang terima tadi, pegawai keselamatan yang terima tadi, sampaikan kepada tuanku. Dan saya percaya melalui sebaran media yang hadir hari ini, tuanku akan nampak berita ni. Saya percaya tuanku akan panggil pegawainya dan baca memorandum yang kami sediakan. Okey?